Setiap kali masuk bulan Ramadan akan berlaku kepincangan ini. Ada orang yang haram tak pernah nampak muka pun 5 waktu, tapi sebulan Ramadan tarawih dia full, muka dia selalu ada. Pincang tak pincang ibadah macam ni? Sangat pincang. Walaupun dia rasa saya dah sembahyang tarawih banyak, kenapa Tuhan tak bagi saya nikmat? Memang tak bagi sebab kamu mencuaikan yang wajib dulu. Mencuaikan yang wajib. Yang ni yang wajib. Yang ni yang wajib. Dia bukan benda yang sunat. Saya bukan nak kata jangan datang tarawih. Cuma saya nak kata fikirlah sama-sama, hatta saya sendiri pun, macam mana untuk kita menyempurnakan kewajipan. Sebab tu kita akan tengok, ada orang di mata kita, dia macam susah. Tapi dia tu okey. Dia datang masjid awal. Anak-anak dia pun ikut sekali datang masjid. Kita tengok, dia ni miskin. Duit simpanan pun tak cukup. Tapi Tuhan rezekikan pada dia. Walaupun dia miskin, dia datang masjid. Walaupun dia miskin, Tuhan berikan afiah kepada tubuh badan dia, sehingga terhindar dia, anak-anak dia, tanggungan dia daripada sakit. Ada sebahagian orang, duit dia banyak, tapi sakitnya seminggu sampai 4 kali. Satu bil dah 20,000. Akhirnya duit yang banyak tu habis. Tuhan paksa untuk keluarkan di situ lah sekali. Dia macam-macam mana pun, kalau kita tengok perbandingan yang kita boleh lihat dalam hidup ni, setiap satu orang yang ambil nikmat Tuhan, lepas tu dia beri pada Tuhan tu tak banyak, maka akan berlakulah penarikan secara paksa daripada Allah Ta'ala. Itu je saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan nak apa yang ada sekarang ni kekal, kekalkan momentum ibadah itu. Kekalkan momentum ibadah. Terutamanya yang wajib. Nanti ni nak masuk bulan Ramadan ni, tak berapa hari lagi ni. 4-3 hari lagi kita ni. Tuan-tuan kena fikir macam mana nak sempurnakan yang wajib. Jangan sekali-kali terfikir nak sempurnakan yang sunat dulu, sebelum kita sempurnakan yang wajib. Ada orang dia nak masuk bulan Ramadan ni, dia kempen yang sunat dulu. Baguslah kempen aktiviti bulan Ramadan tu. Kempen salat tarawih, kempen tadarus. Tapi orang yang tengok tu, dia salat 5 waktu pun kelang kabut lagi. Sepatutnya bulan Ramadan ni dia kena ada satu pemusatan terhadap benda yang nak dibawa dulu, iaitu salat fardu berjemaah. Bulan Ramadan ialah bulan untuk baiki yang tu dulu. Lepas pada tu baru dia akan upgrade kepada yang lain. Sebab tu kita akan tengok, setiap kali masuk bulan Ramadan akan berlaku kepincangan ini. Ada orang yang haram tak pernah nampak muka pun 5 waktu, tapi sebulan Ramadan tarawih dia full, muka dia selalu ada. Pincang tak pincang ibadah macam ni? Sangat pincang. Walaupun dia rasa saya dah sembahyang tarawih banyak, kenapa Tuhan tak bagi saya nikmat? Memang tak bagi sebab kamu mencuaikan yang wajib dulu. Mencuaikan yang wajib. Yang ni yang wajib. Yang ni yang wajib. Dia bukan benda yang sunat. Saya bukan nak kata jangan datang tarawih. Cuma saya nak kata fikirlah sama-sama, hatta saya sendiri pun, macam mana untuk kita menyempurnakan kewajipan. Saya tengok antara tempat-tempat yang sangat berpotensi tinggi untuk dicuaikan ialah salat fardu berjemaah maghrib, terutamanya bagi lelaki. Kalau yang jenis tak iftar di masjid, dia iftar di rumah, dia berpotensi untuk meninggalkan benda tu. Dia mungkin kata, saya boleh sembahyang jemaah dengan family di rumah tak? Ya, tapi afdal bagi lelaki tetap di masjid. Afdal bagi lelaki letak di masjid. Kena hari tu isteri kita buat kari kepala ikan lagi. Kena hari tu dengan siakap 3 rasa lagi. Kita pun berbelah bagi, saf pertama ke siakap 3 rasa, saf pertama ke siakap 3 rasa. Akhirnya rebah di saf pertama, alhamdulillah. Kalau dia rebah di siakap 3 rasa, akhirnya dia gadai kan salat fardu berjemaah. Yang afdalnya ialah dia tarik family dia datang sekali, ataupun dia ringkaskan makanan dia. Yang ni kita kena sama-sama fikir. Saya nak kempen yang ni, saya nak kempen yang sunat-sunat lagi. Saya nak kempen yang ni dulu. Kalau kita berjaya meluruskan semua benda ni, maka diringankanlah pada ibadat sunat yang lain. Kalau tuan-tuan boleh luruskan ibadah wajib, maka diringankanlah oleh Allah Ta'ala pada ibadat sunat. Tuan-tuan percayalah yang tu. Kalau kita berusaha untuk menyempurnakan kewajipan, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan ibadat sunat. Sebab tu orang yang berjinak-jinak dengan agama, Nabi akan tekankan salat fardu dulu. Nabi tak terus bagi salat 5 waktu, lepas tu malam kalau rasa macam payah tidur, bangunlah 2 rakaat. Nabi tak tekan lagi macam tu. Nabi tak kata kalau siang tak ada buat kerja apa, kambing-kambing pun tak ada,
tanaman pun semua elok, salatlah duha sikit. Nabi tak tekan lagi untuk orang baru Islam. Dia akan tekan 5 waktu ni dulu. Ini yang penting. Jadi kita kena fikir bulan Ramadan ni, macam mana saya nak hadir subuh sebulan bulan Ramadan ni. Subuh mesti masjid, zuhur mesti masjid, asar mesti masjid, maghrib pun mesti masjid. Sebulan bulan Ramadan. Sebenarnya untuk menjaga momentum itu, sebulan tu tak cukup lagi. Dia kena plus lagi 10 hari, 40 hari. 40 hari bersamaan dengan 200 waktu. 200 waktu itu bila mana kita buat dengan elok, maka dia akan membentuk istiqamah dalam diri satu orang. Dia akan menjadikan dia orang yang berjaya dan berhasil. Tuan-tuan kena fikir, bermula pada hari ni kena fikir dah, supaya saya nanti bulan Ramadan ni masuk waktu maghrib, saya ada di masjid juga. Saya iftar dan saya berada di saf tamu. Dan yang perlu kita kena fikir pada sekarang, waktu hari raya Idul Fitri, tidak terleka kita dengan ziarah menziarahi sehingga mencuaikan salat fardu berjemaah juga. Tuan-tuan sangat rugi dan sangat sayang. Belum sampai 24 jam kita cuaikan semua ibadah yang dah kita jaga pada hari pertama hari raya. Sangat merugikan. Sebab tu kita tengok hari raya yang dilakukan oleh salafus salih, dia bersifat sederhana. Dia tak detail macam kita. Macam kita ni, kita dah buat list dah ni. List nak pergi ziarah ni dah siap bulan Rejab dah. Saya nak pergi ziarah rumah Pak Menakan ni, nak pergi ziarah cucu saudara, sampai nak pergi ziarah sampai nak masuk border negara lain apa. Ziarah itu bagus, tapi jangan cuaikan dan jangan abaikan ibadat sunat. Itu benda kena fikir. Sebab kejayaan satu orang Muslim ini ialah pada ibadah wajibnya dulu. Yang tu yang penting. Yang tu yang perlu diberi penekanan. Bila mana dia selesai pada ibadah wajib, maka ia akan membantu satu orang tu dalam berinteraksi dengan bab qadar. Sebab dia ditakdirkan oleh Tuhan sebagai hamba untuk beribadah. Bila mana dia tak beribadah dengan baik, maka dia akan tak puas hati dengan ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan berubah kerana momentum ibadah dia pun menurun. Ini benda yang kita kena faham.